Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, untuk video kali ini kita akan sambung 5.3, tajuknya ialah pantulan gelombang. Okey, so semasa Form 1 dan Form 2 dulu kamu telah belajar sedikit berkenaan dengan cahaya dan juga gelombang bunyi. Okey, so sifatnya ialah boleh dipantulkan. Alright, so semua gelombang dia akan menunjukkan fenomena pantulan lah. So kalau kamu tengok dekat gambar sebelah ni, kamu nampak ombak. So lautan ni dia dipantul oleh benteng. So benteng tu bila pantulan tu dia akan wujud, kamu nampaklah ada pattern ni kan. Alright. Okey, pertama kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan muka gelombang. Okey, so fenomena pantulan gelombang ni boleh dikaji dengan bantuan menggunakan tangki riak. So apa tangki riak? Okey, so di bawah ni Alright, so ini yang kita panggil sebagai tangki riak. So tangki riak ni adalah sebuah tangki digunakan untuk mengkaji sifat-sifat gelombang. Okey, gelombang air lah seutamanya. Alright. Okey, kita ada punca. Okey, kamu nampak so pada satu gelombang tu. Okey, so kita ada gelombang. Okey, kamu ada puncak, kemudian kita ada lembangan lah. So bila kita ada dua, okey, puncak dengan puncak ni. Okey, so yang bahagian atas yang sefasa ni, okey, yang ni kita panggil sebagai muka gelombang. Okey, itu kita panggil sebagai muka gelombang. Okey, jap. Okey, saya cuba baca dulu yang ni Alright, pada gambar yang pertama yang kita rujuk pada gambar yang pertama. Okey, so kita ada gelombang. Puncak-puncak. So bahagian A, B dan juga C, D. So bahagian garisan ni adalah bahagian muka yang di mana dia adalah puncak. Okey. Bila menggunakan tangki riak, so kamu akan nampak dia ada cahaya lah. So dia akan tembak cahaya. So kamu nampak kawasan ni dia akan menghasilkan kawasan jalur cerah. Okey, so kenapa dia menghasilkan kawasan jalur cerah dekat sini Okey, so kita tengok dekat bahagian kanan. Okey, bila cahaya dikenakan pada permukaan bahagian atas so bahagian atas ni dia letak dengan cahaya. Okey, so bahagian puncak ni dia akan berumpama seperti kanta cembung di mana dia akan menghasilkan satu cahaya yang menumpu. Okey, so dia menumpu dekat situ, menghasilkan kawasan dekat kawasan tu dia akan menghasilkan satu jalur yang cerah. Okey, berbanding yang cahaya melalui kawasan lembangan, so kawasan dekat sini menyebabkan cahaya dia tidak terbengkok. Okey, dia akan lurus lah. Sebab apa? Dia masuk dalam keadaan 90 darjah. So bila cahaya masuk dalam keadaan 90 darjah, dia tidak akan terbengkok lah. Ataupun terbias. Okey, istilahnya adalah terbias. Okey, so daripada kawasan yang berketupatan rendah kepada kawasan yang berketupatan tinggi, so cahaya akan terbias. So dia akan terbias mendekati garisan normal. So kesan dia ialah dia akan menjadi nampak seperti menumpu. Nampak macam menumpu lah. So garisan ni bengkok sini, yang ni terbengkok sini. Yang ni lurus sebab dia masuk 90 darjah. Yang ni dia ada bengkok sikit, dia terbias. Yang ni okey, last sekali dia nak menumpu. So menumpu tu efeknya ialah dia akan menghasilkan satu jalur yang cerah lah. Okay, so bahagian-bahagian atas ni dia akan menghasilkan satu jalur cerah bahagian atas. So yang gelap ni ialah kawasan-kawasan yang lembangan. Okay, kawasan lembangan dia akan menghasilkan satu jalur yang gelap lah. So puncak ke puncak dia akan menghasilkan jalur cerah yang berterusan. Alright. Okay, semua titik di atas garisan AB adalah sefasa. Okay, so sefasa ni maksudnya dia berada pada keadaan yang sama lah. So AB ni semua garisan ni semua berada pada puncak. Okey, sebab titik-titik tersebut berada pada jarak yang sama dari sumber getaran dan mempunyai sesaran yang sama. Okey, so jaraknya daripada sumber ni adalah penggetar. Okey, so penggetar ni dia bersambung dengan satu penggetar ni dia ada frekuensi tertentu. Frekuensi tertentu maksudnya dia akan gerak ke atas dan ke bawah lah dengan frekuensi yang sama. Okey, so sefasa jarak dia sama dan juga sesaran dia pun adalah sama. Alright. So garisan AB menyambungkan titik sefasa dalam satu gelombang dikenali sebagai muka gelombang. Okey, so ini kita kenali sebagai muka gelombang lah. Alright, so garisan CD juga adalah merupakan muka gelombang. So apabila sinar cahaya bergerak melalui air di dalam tangki riak, satu siri jalur cerah dan gelap akan terbentuk pada skrin
yang ditunjukkan pada Raja 5.27. So yang ni. Dan Raja 5.28 menunjukkan mekanisme macam mana pembentukan jalur cerah dan gelap oleh sinar cahaya. Okey, itu muka gelombang lah. So muka gelombang biasanya kita boleh kenal tengok pada penggetar lah. So kalau penggetar yang rata dia akan menghasilkan gelombang, corak dia ialah garisan panjang macam inilah muka gelombang ni. Kalau penggetar yang bulat tu, so dia akan menghasilkan muka gelombang membulat. Okey. Ni muka gelombang satah kita panggil ya. Okey, di bawah. Raja 5.29 menunjukkan muka gelombang bagi gelombang satah dan gelombang membulat. Alright, so kita ada dua jenis muka gelombang. Pertama ialah gelombang satah, muka gelombang satah. Satu lagi ialah muka gelombang membulat. Okey, so kedua-duanya bergantung kepada pencelup. Yang ni cikgu kata ni ya, yang ni tadi ya. Okey, so kalau muka dia rata, so kamu akan dapat muka gelombang satah lah. So kalau dia jenis muka pencelup yang jenis bulat, dia akan menghasilkan muka gelombang bulat lah. Alright. Okey, so sedikit penerangan. Okey, so kita ada pencelup dekat sini. Okey, so yang pencelup dekat situ, dia akan menghasilkan muka gelombang satah. Alright. So garisan-garisan ni adalah garisan-garisan puncak. Kita ambil lah garisan-garisan puncak. Okey, so ni adalah arah perambatan gelombang. Okey, arah perambatan gelombang. Kalau muka gelombang satah dia satu je lah, menghalang. Okey, kalau ada, maksudnya dia pergi saja. So kalau ada penghalang, dia akan pantul balik lah. Alright, so dalam kes kita nak ambil yang pantul tu. Okey, kita ambil kira dia keluar daripada sumber sahaja. Okey, so macam mana kamu nak ambil dia punya lambda, panjang gelombang? So panjang gelombang kita akan ambil kira ialah daripada kawasan puncak ke puncak. Okey, so puncak ke puncak. So itu adalah dia punya lambda. Okey, so selagi dia lalu pada kedalaman yang sama, so dia punya panjang gelombang dia memang tidak akan berubah. So kamu dapati bahawa dalam semua ni panjang gelombang dia memang adalah sama sahaja. Alright. Untuk muka gelombang membulat pula. So muka gelombang membulat arah perambatan dia adalah pada sekeliling. Bukan empat sahaja. So dekat sini yang ni pun boleh juga. Ni pun adalah dia punya muka lah. Maksudnya dia akan membuka ni sepanjang sekeliling. Okey. Dia adalah sekeliling. Alright. Macam mana nak ambil dia punya lambda dah? So lambda dah kamu ambil kira sama juga, iaitu daripada puncak ke puncak ataupun kepada garisan lah, garisan yang kita nampak jalur cerah tadi ya. Itu adalah dia punya lambda. So arah perambatan gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Okey, so perhatikan dekat sini ya. Okey, arah perambatan adalah berserenjang dengan muka gelombang. Okey, so arah perambatan adalah yang warna pink. Okey, muka gelombang. Okey, muka gelombang ni yang garisan biru ni. So garisan biru ni semua adalah muka gelombang. Okey, ni semua adalah muka gelombang lah. Alright, so apa dia kata? Arah perambatan adalah berserenjang. Okey, so arah perambatan dan juga muka gelombang mesti 90 darjah. Sini pun 90 darjah. Okey, so setiap tu lah 90 darjah. So yang tadi cikgu lukis tadi. Okey, ni pun sama juga. So dia pun akan menghasilkan 90 darjah. Alright. Okey, panjang gelombang lambda adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berturutan. So maksudnya kalau kamu nak cari panjang gelombang ataupun lambda, ambil saja dua muka gelombang secara berturutan. Berturutan ni maksudnya sebelah-sebelah lah. Jangan ambil sebelah sini, lepas tu satu lagi ambil sebelah sana. Tak boleh. Dia mesti sebelah-sebelah. Macam ni. Okey, so ni adalah lambda. Okey, so apakah ciri-ciri gelombang apabila satu gelombang dipantulkan? So untuk ni kamu kena guna kita guna tangki dia. Okey, kita gunakan tangki dia dan kita ada aksesoris-aksesorisnya. Kita ada pemantul satah, kita ada stroboskop, okey, pemantul cahaya stroboskop kat atas ni. Kemudian kita ada pembaris dan juga protektor. Okey, so kamu nak ukur nanti kita akan ukur dekat bahagian bawah. So cahaya pada bahagian atas ni akan kena pada permukaan. Kemudian ada cermin, dia akan lalu, dia akan pantul. Okey, so kita akan nampak pattern dekat sini lah. Okey, bentuk gelombang, garis kamu nampak. So dekat situ lah, dekat sini dah nanti kita akan ukur lah. Dekat situ. Okey, ada dah dia bagi video yang ni ya. Yang ni tak ada. Okey, ada tu yang ni. Alright.
Okey. Ni adalah lebih kurang hasil gambar daripada tangki riak tadi ya, pantulan gelombang. Okey, so dekat sini dia ada satah. Asalnya dia segi empat. Okey, so apa yang dia buat ialah dia letakkan satah dekat sini. Satah ni letaklah pembaris ke yang membolehkan gelombang tu terpantul. So dekat sini kita ada penggetar. Penggetar ni dikawal oleh frekuensi. So dekat sini dia kawal dia punya frekuensi lah. Kamu nak letak nak laju ke, nak kurang ke, nak apa semua kat situ lah. Alright, so penggetar ni dia akan bergetar mengikut frekuensi yang telah ditetapkan. Okay, so dia ada pencelup dekat sini, sudah hasilkan garis-garis. So bila kena pada pemantul tu, apa yang berlaku? Okay, so ni gambar ni lah. Ni gambar dia. Alright. Okay, so foto 5.9 menunjukkan pantulan gelombang air satah dalam tangki dia. So fenomena pantulan ni menyebabkan arah akan berubah, manakala ciri-ciri lain ciri-ciri lain adalah tidak mengalami perubahan. Okey, so dekat sini dia beritahu dalam pantulan okey, yang berubah adalah arah. Okey, arah saja. So yang lain lain-lain tak berubah. Ingat, itu ciri-ciri yang ada dalam pantulan lah. Alright, so kamu nampak dia punya muka gelombang tu asalnya straight macam ni. Okay, so bila kena dekat sini ada bayangan. Nampak ada bayangan sikit kat situ. Okay, mata kena tajam lah, nampak ada bayangan. Okay, so kenapa tu? Sebab dia melakukan pantulan. Dia melakukan pantulan. Saya cuba tukar sikit. Okay, so yang terpantul, ni yang terpantul lah. Nampak ada garisan sikit situ. Okay, itu adalah muka gelombang yang telah terpantul setelah dia kena kepada pemantul satah kena kat sini ya. Alright. Okey, ringkaskan. Okey, so jadual di bawah menunjukkan secara ringkas berkenaan dengan kesan pantulan ke atas ciri-ciri gelombang. Okey, so ciri-ciri kita tengok dekat sini sudut tuju dan juga sudut pantulan. So sudut tuju dan sudut pantulan adalah sama. Okey, sudut tuju macam kamu belajar dalam cahaya lah, sudut tuju dan sudut pantulan lah. So katakan ini adalah permukaan. Okey, kemudian kita ambil satu 90 darjah. Okey, garisan serenjang. Saya cakap baris. Okey, so ada pembaris 7, kemudian kita pantul balik ya. Dia masih sudut yang sama. So katakan 45, so sudut pantulan pun adalah sama saja. Okey, ni kalau cahaya. Okey, ni adalah kalau cahaya kejap 7, okey, pantul. Alright, so macam mana nak kira sudut tuju? Sudut tuju dia mesti kira daripada garisan serenjang. Okey, I reflection R. Alright, so sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Okey, ini adalah pada pantulan. Okey, kalau pada gelombang pula, kalau macam air tu, so dia ada muka gelombang dia. Okey, so dia ada muka gelombang dia. Okey, so bila kena, so dah kata pantul balik lah. So lukisan kamu, lambda dia pun nanti pun akan sama. So ini adalah dia punya lambda. So lambda 1 lah katakan sudut 7 So pantulan pun adalah lambda 2. So lambda 1 pun nanti dia akan sama je lah dengan lambda 2. Alright, sudut 7. So sudut 7, cukup padam dulu ya. Nak bagi nampak sudut 7 lah. Hilang pula. Dah tak dapat balik. Kena lukis balik ya. Okey. Garisan pun hilang. Okey, garisan 45 darjah. Alright. Okey, so sudut 7. Okey ni ya. I dengan R adalah sama. So I adalah sama dengan sudut pantulan, reflection. Alright, yang kedua panjang gelombang tidak berubah. So yang ini kena tengok pada muka gelombang. So bila kamu lukis pastikan dia punya jarak ni pun roughly nampak sama lah. Okey, sebab ni kita lakarkan sahaja kan. Okey, so lakarkan.
Maksudnya, so cikgu lukis yang ini ialah lambda 1. So pada permukaan, dekat sikit lah. Okey. Yang ini ialah lambda 2. Okey, so apa berlaku ialah lambda 1 dan lambda 2 adalah tidak berubah. So sama je lah. Frekuensi. Okey, so frekuensinya pun sama juga. F1 dan juga F2 pun adalah sama. Selepas terpantul pun sama. Laju gelombang pun tidak berubah. So V1 adalah bersamaan dengan V2. Yang berubah hanyalah arah sahaja. Okey, yang ini sahaja yang berubah. Okey, yang ini sahaja yang berubah. Arah berubah dengan keadaan sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okey, so kenapa dia berubah? Okey, sebab yang ini menuju kan. Okey, ini menuju ke situ. So dia terpantul tu, dia terpantul ke sana. So automatik arah dia pun dah berubah. Okey, itu adalah ciri-ciri pada pantulan. Okey, bagaimana nak melukis? Okey, so macam mana kamu nak lukis suatu pantulan gelombang air? So basically kamu lukis adalah sama saja dalam lukisan sinar cahaya, itu pantulan cahaya lah. Okey, so kamu lukis sama saja. Cuma yang penambahan dia dekat sini adalah yang keempat. Garisan berserenjang BC. Mana garisan berserenjang BC? Bukan. Garisan normal BN. Okey, sekejap. Okey, kita baca satu-satu. Okey, langkah pertama, lukis anak panah AB berserenjang dengan muka gelombang 7 untuk mewakili arah perambatan. Okey, so dalam kes ni kita ada yang ni dulu . Okey, so asalnya ini adalah gambar asal. So gambar asal pertama ialah kamu kena buat garisan berserenjang. Okey, berserenjang ni maksudnya garisan tu yang ni mesti 90 darjah. Alright. Yang kedua ialah kamu kena buat garisan normal. Okey, so dekat sini kita ada titik A, so ini kita ada titik B. So pada titik tengah tu kamu kena buat garisan serenjang dekat sini. Okey, garisan serenjang mesti 90 darjah. Alright, so garisan serenjang biasanya kita akan wakilkan dengan garisan putus-putus kat sini. Okey. Next, lukis anak panah. Sudut tuju, lukis. Yang kedua dah. Okey, yang ketiga, lukis anak panah BC. Okey, lukis anak panah BC dengan keadaan sudut CBN. Okey, so kamu kena buat juga. Pastikan sudut dia sama lah. So kena ada protector. So pastikan dia punya sudut sama juga. So cikgu buat gambar bahawa sudut 7 adalah 45. So ini pun cikgu akan menghasilkan sudut 45 jugalah. Alright. Okay, so kena ada arrow . Maksudnya dia menuju dan kemudian dia pantul. Alright. Sudut kena ada I dan juga R . Okay, lepas tu lukis garisan berserenjang BC mewakili muka gelombang pantulan. So panjang gelombang hendaklah sama dekat sini . So lukisan garisan-garisan ni kamu kena buat pastikan dia sama. Agak-agak lah. So kalau lakaran ni boleh ukur kan. Okay, so kamu ukur agak-agak dekat situ . So kita dah lebih kurang, okay, berapa titik? 1, 2, 3, 4 lah. Okay. Mesti 90 darjah sudut tegak . Alright. Okey, dia tak semestinya tepat. Tapi kamu lukis tu agak-agak tu nampak sama lah. Dengan mata kasar tu kita nampak dengan sama. Okey, settle. Alright. Macam tu je cara lukis. Okey, melukis gambar raja pantulan gelombang. Okey, so step pertama ialah kamu kena buat garisan 90 darjah dengan muka gelombang. Tu step 1. Step yang kedua ialah kamu buat garisan normal pada titik di mana dia berlaku pantulan. Okey, yang ketiga ialah kamu buat garisan pantulan tu. Okey, yang ketiga dan yang keempat ialah kamu buat balik muka gelombang. Okey, so ada 4 step. Alright. Okey, sebelum kita pergi pada aplikasi, sekejap cikgu tengok dekat modul nilam kamu .
Okey, pantulan gelombang. Okey, nyatakan definisi bagi muka gelombang, garisan atau permukaan yang menyambung titik-titik pada fasa yang sama. Okey, pada fasa yang sama. Titik-titik menyambung pada fasa yang sama. Okey, so maksudnya pada kita ada gelombang. So, ada satu. Okey, ni kemudian ada dua. Kemudian ada tiga lah. So, fasa yang sama, puncak-puncak lah. So, yang itu menyambung lah. Alright. Garisan yang menyambung pada titik-titik pada fasa yang sama. Jenis muka gelombang kita ada dua. Pertama ialah kita ada jenis gelombang, muka gelombang membulat. Satu lagi ialah muka gelombang satah. So, arah perambatan dekat sini. Apa yang penting ialah arah perambatan gelombang dan muka gelombang adalah berserenjang. Alright. Arah perambatan. Okey, ni adalah arah perambatan. Muka gelombang ni yang membulat, yang keluar daripada tengah tu lah. Okey, so syarat dia ialah dia mesti 90 darjah. Okey, dia mesti 90 darjah lah. Kalau dekat sini mungkin kamu nampak sikit ya. So, arah perambatan dan juga muka gelombang. So, ni adalah muka gelombang. Dan sudut dia mesti 90 darjah. Sudut dia mesti 90 darjah. Definisi bagi pantulan gelombang berlaku apabila sudut tuju terkena kepada pemantul dan mengubah arah perambatannya. Berlaku kepada gelombang air, bunyi, gelombang cahaya dan juga gelombang elektromagnet. Okay, gelombang elektromagnet pun berlaku pantulan gelombang. Hukum pantulan, sudut tuju sama dengan sudut pantulan I sama dengan R. So, gelombang tuju, gelombang pantulan dan garisan nombor terletak pada satah yang sama. Means, berlaku pada yang ni ya, tuju. Okay, tuju. So, kita ada garisan nombor kat tengah. Okey, I dan juga R lah. So, sudut tuju dan sudut pantulan dan juga satah garisan. Garisan nombor terletak pada titik yang sama. Satah yang sama. Tu maksudnya. Okey, hukum sudut pantulan. Okey, hukum pantulan. Hukum pantulan. Apakah ciri-ciri pantulan gelombang? Pertama ialah sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Yang kedua ialah panjang gelombang, frekuensi. Okey, panjang gelombang lambda, frekuensi F dan laju gelombang V tidak berubah. Maksudnya sama sahaja. Sebelum dan selepas pantulan adalah sama. Yang berubah hanyalah arah perambatan gelombang sahaja yang akan berubah. Okey, raja menunjukkan pantulan gelombang. Okey, so ini adalah antara kalau pada satah dia datang sudut, dia akan lakukan pantulan lah. Kalau dia datang straight sahaja, so dia akan pergi. Okey, kemudian ada lagi pantulan gelombang. So, pantulan gelombang biasanya dia akan lukis pada ni lah. Alright, so lambda dia sama saja. So, ukuran lambda kamu nak ukur ialah kamu ambil fasa yang sama. So, ini yang mai. Okey, yang patah balik dia menggunakan garis putus-putus lah. Okey, yang ni menggunakan garis putus-putus. So, yang ni dia punya lambda dia. So, lambda dia still sama sahaja. Okey, kalau mai dalam permukaan melengkung, so bila dia pergi dalam keadaan straight, okey, so apa berlaku ialah bila pergi pada permukaan melengkung, so dia punya hasilnya pun nanti dia akan datang dalam bentuk melengkung juga. Okey, dia akan datang dalam bentuk melengkung lah. Alright. Okey, pantulan ciri-ciri ya. Ciri-ciri bagi pantulan panjang gelombang yang tetap sama sahaja. Gelombang tuju, gelombang pantulan dan garisan nombor dilukis pada satah yang sama. Arah perambatan gelombang yang berubah. So, yang berubah hanyalah arah perambatan gelombang yang berubah, yang lain tidak berubah. Hal laju tetap, frekuensi tetap dan juga mempunyai sudut tuju dan sudut pantulan yang sama. Okey, ini adalah ciri-ciri bagi pantulan gelombang lah. Okey, aplikasinya. Kita ada gelombang ultrasonik ya. So, ultrasonik dalam bidang perubatan. Untuk cek organ dalaman, untuk tengok baby dalam perut. Okey, so menggunakan ultrasonik ya. So, ultrasonik dengan menggunakan aplikasi pantulan. Gelombang radio. So, dalam bidang telekomunikasi, dalam antena parabola, penerimaan daripada satelit, okey, pun menggunakan pantulan. Kapal selam, okey, sebab dia ada pemancar lah. Okey, so dia ada satelit dah, satelit yang memancar. Okey, so dekat atas ni dia ada satelit. Ni parabola, ni parabola. So, parabola memancarkan pada satelit.
So satelit dia kena kat sini, dia akan pantau balik dekat penerima lah. Ni adalah parabola pula. Okey, bahagian lain. Dia terpantau macam ni lah. So pergi, dia akan pantau balik. So yang itulah. Dalam teknologi komunikasi kapal selam untuk mengesan suatu kedalaman, halangan dan struktur itu menggunakan pemantul lah. Okey, so submarine dia akan hantar sebab dia tak ada cermin nak nampak kat situ, so dia menggunakan sonar. Okey, dia pergi, kemudian dia pantau balik. Ni ada pengiraan dia sikit lah. Nanti cikgu tunjuk sikit. Dan juga teknologi sonar sama juga. Okey, cuma sonar ni dia ke bawah. Okey, dia hantar gelombang ke bawah, kemudian pantau balik lah. Alright, so kapal selam ni dia ke depan. Okay, ke bawah pun ada juga kot. Okay, biasanya ke depan lah. Nak tengok halangan ataupun obstruction yang dekat sini ya. Okay, itu adalah antara aplikasi-aplikasi bagi pantulan gelombang dalam kehidupan seharian. Okay, kita balik kepada buku teks. Alright, so yang ni ultrasonic tadi, pantulan. Untuk tengok organ dalaman ataupun fetus, gelombang radio daripada satelit komunikasi, teknologi sonar, ultrasonic. Yang ni kita nak tengok kedalaman dan sebagainya lah. Bukan sekadar tengok ikan lah, nak tengok kedalaman berbeza pun lain juga. Kita tengok sumber gas yang ada. Alright, so kita tengok sikit, contoh sikit. Contoh penyelesaian masalah melibatkan pantulan gelombang. Alright, so pertama macam biasa. Untuk soalan-soalan penyelesaian masalah, pastikan kamu keluarkan pertama ialah kena keluarkan isi. Yang kedua ialah tentukan rumus yang nak dipakai. Dan yang ketiga ialah kamu buat gantian. Alright, so gelombang ultrasonic dengan frekuensi 25 kHz. Okay, so perhatikan dekat sini ada imbuhan dekat situ 25 kHz. Alright, dipancarkan daripada sebuah kapal ke dasar laut untuk menentukan kedalaman laut. So, gelombang itu bergerak dengan laju 1500. Okay, so bagi dekat sini. V dia ialah 1500 dalam laut. Selama masa antara penghantaran dan penerimaan semula gelombang ultrasonic ialah 120 milisecond. So T-nya ialah 120 milisecond. Mili mili 10 kuasa negatif 3 mili. Okey. Pertama ialah tentukan kedalaman laut. Okey, so kedalaman laut kita menggunakan rumus D sama dengan VT per dengan 2. Okay, D adalah kedalaman lah. So basically, yang ini, dia asal daripada rumus sesaran ataupun rumus hal laju lah. Iaitu V sama dengan S per T. Okay. So disebabkan dia pergi dan balik sesaran ni. So ni kapal. Ni kapal lah. So kapal, okay, dia hantar. Ni bawah lah kan. Okay, dia pergi dan dia patah balik. So ni sesaran 1, ni sesaran 2. So dia akan jadi 2 lah. So S tu kita tukar jadi 2. Okey, 2S. Alright, so sebabkan dia ke bawah, sesaran tu kita panggil dia sebagai kedalaman. So kita letak D. Okey, so wujudlah rumus. So ini cikgu pindah, nak cari D kan. Alright, so D sama dengan VT per 2. So ni macam mana rumus ni terhasil lah. Okey, asalnya adalah daripada rumus hal laju sahaja. Okey. Step yang kedua ialah kita dah ada rumus. So step yang ketiga ialah kamu buat gantian sahajalah. Alright, so D, V dia berapa? 1500. T dia ialah 120. Darab dengan 10 kuasa negatif 3. So perhatikan kalau ada imbuhan, pastikan kamu tukar imbuhan tersebut milisecond, milisaat. So kena tukar lah. Sebab dalam pengiraan dia tidak termasuk mili tu. So kena convert. Okey, kena pastikan kamu convert lah. Bahagi dengan 2. So gantian, okey, cikgu ambil saja daripada jawapan buku teks iaitu kita dapat 90 meter. Okey. Alright, itu untuk pencarian kedalaman. Alright. Okey, next. Panjang gelombang ultrasonic. Okey, panjang gelombang ultrasonic. So, panjang gelombang ialah lambda. So, apa yang dia nak cari dekat sini ialah dia nak cari lambda. So, untuk pencarian lambda, apa yang kamu kena ada ialah kita akan pakai rumus gelombang. So, V sama dengan F lambda.
Alright, so adakah V kita dah ada? Okey, V kita dah ada. Laju gelombang tadi ya. So jika keluarkan isi balik, V kita 1500, kemudian kita nak kena ada frekuensi. So F dia ialah 25 kilohertz. So kilo adalah ribu. 25,000 lah hertz. Alright. Kemudian kita nak cari ialah lambda. So rumus kita dah ada, buat gantian sahaja. Kemudian kamu nak buat gantian terus pindahkan rumus kepala rumus dahulu. So lambda ialah V bahagi dengan F. Alright, so berapa nilai V? V adalah hal laju tadi ialah 1500 bahagi dengan frekuensi 25,000. So lambda dia ialah 0.06 meter. Okay, settle. Yang itu sahaja. Alright. Okay, tengok sikit latihan. Alright, kita tengok latihan sikit. Raja apa ni? Okay, soalan 1. Okay, kita tengok pada soalan 1. Okey, Raja dibawa menunjukkan seorang pelajar berdiri di antara dua dinding. Okay, so pelajar tersebut menepuk tangan sekali untuk menghasilkan gema. So dah laju bunyi ialah 320 meter per saat. So jika keluarkan isi, V dia ialah 320 milisecond. Okay, so milisecond berapakah tempoh gema? Berapakah tempoh gema antara gema pertama dan gema yang kedua? Okey, so kita nak cari T dia dahulu. Distance dia bagi dekat sini ialah 160 meter. Alright, so D dia bagi 160 meter. So kita nak cari T lah, gema pertama. So cikgu bahagikan kepada 2. Alright, so nak cari sela ni T. Okey, tempoh sela masa bagi gema bunyi yang pertama tu. Alright, so kita guna rumus V sama dengan 2D per T. Okey, ataupun kita nak cari T ya. So nak cari T, pindahkan 2D bahagi dengan V. Alright. So 2D bahagi dengan V. 2 darab dengan 160 meter per saat. Oh sorry, bukan cikgu sebut tadi mili per saat. Okey, yang ini ialah meter per saat. MS-1. Okey, sorry silap. Okey, so V dia ialah 320. Okey, so kamu gantikan sahaja. 2 darab 160 bahagikan dengan 320. So kamu dapat 1. Okey, so sela masa dia ialah 1 saat. Okey, so pantulan gema yang kedua pula terbalikkan sahaja. So dia pergi dan dia dapat terbalik ya. Pun masa yang diambil adalah 1 saat juga. Okey, so jumlah masa adalah 2 saat. So apa yang dia tanya? Dia tanya adalah tempoh masa gema pertama dan gema yang kedua. Okey, so sela masa 1 je lah jawapan dia. Ni soalan trik sikit lah. Soalan 1 ni soalan trik. Alright. Okey, so dia kata daripada mula tepuk. Okey, kalau daripada mula tepuk 1 saat. Kemudian dia patah balik 1 saat. So akan jadi 2 saat. Tapi disebab kata dia kata tempoh gema pertama dan kedua. Maksudnya dah sampai telinga kawan ni. Kemudian dia pantau balik dengar yang kali kedua. Yang tu tempoh dia sama juga. 1 saat juga. Alright. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey, so soalan kedua. Seorang pemburu berdiri pada suatu jarak di sebuah tebing. Dia melepaskan satu das tembakan. Kemudian terdengar gema tembakan selepas 8 saat. Alright, so keluarkan isi sikit. Dia kata dekat sini. Okay, so isi kamu boleh highlight 8 saat. Jika hal laju bunyi ialah 320 ms-1 meter per saat. Berapakah jarak pemburu itu dari tebing tersebut? Okay, so kita keluarkan isi. T gema 8 saat. Hal laju 320 ms-1. Dia nak cari ialah D, distance. Okey, so kita pakai rumus letak kepala dia. D sama dengan VT per dengan 2. Okey, so V dia berapa? 320. T dia ialah 8 bahagi dengan 2 gantian. So tekan kalkulator, kamu dapat
1280 meter. Okey, jawapan dia tu Okey, so cikgu tinggalkan latihan satu sahaja. Okey, pastikan kamu boleh jawab soalan nombor 1, soalan nombor 2 ni kamu cuba. Kemudian soalan nombor 3 cikgu tinggalkan kepada kamu. Okey, so nanti buat jalan kerja sikit jalan kira. So kamu buat jalan kira. Okey, jalan kira. Macam cikgu buat ni lah. Okey, kemudian nanti kamu snap dekat cikgu. Alright. Okey, sorry banyak mistik lapar. Belum makan. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.